Seringkali kita lupakan episod pertemuan, entah bila, di mana dan kenapa. Sehinggalah episod perpisahan menerpa. Itu adalah bahagian yang paling Farah suka dalam buku Tentang Melepaskan. Betul. Sebab apa? Sebab dia relate dengan apa yang saya dah alami sebelum-sebelum ni. Which is? Mempersoalkan lah macam, kenapa aku jumpa orang ni tapi akhirnya tak ditakdirkan untuk bersatu dengan dia. Dia hanya sekedar jalan je. So dia membuatkan kita rasa frust tau. Hanya so, sekadar kita, singgah. Singgah tapi tak sungguh orang kata. Oh, amigdala. Itu lagu. Itu adalah kumpulan band. Betul. Ada satu rumah, Kukira Kau Rumah, kan? Betul tak? Betul. Kukira Kau Rumah, kau yang singgah. Tapi tak sungguh. Kau yang singgah tapi tak singgah. Terbelanja pula. Nampak? Tahu belanja lagu. Itu episod pertama kita belanja lagu sikit. So apa dia punya message dia daripada episod pertemuan yang tak kekal, kemudian dia pergi. Apa yang saya rasa lah kan, episod-episod tu sebenarnya mengajarkan untuk saya untuk tidak terlalu memegang seseorang tu untuk berada dalam hidup saya. Sebab ada masanya dia perlu pergi. Ibarat dalam buku cerita kita, ada babak-babak yang dia perlu ada dalam cerita tu, ada babak-babak yang dia tak perlu ada cerita tu. It's like macam datangnya dia dalam hidup kita tu, ada peranan yang dia kena buat. Bila dah habis peranan dia tu, Tuhan akan ambil dia untuk keluar daripada hidup kita dan kita perlu lagi kehidupan kita macam biasa. Tentang Melepaskan, buku terbaru saya saja nak promote lah, nipis je. Buku ni semua orang boleh memilih untuk menggemari mana-mana bahagian. Ada yang suka bahagian belakang, Farah suka bahagian yang dia bacakan tadi, tentang perpisahan. Seringkali kita lupakan episod pertemuan. Kita akan lupa bagaimana kita bertemu dengan seseorang. Sebab itu tak seindah yang kita harapkan. Betul. Tapi bila kita sampai kepada episod perpisahan tu, kita akan ingat balik kita bertemu dengan dia macam mana. Perit dah perjalanan untuk melepaskan seseorang tu. Siapa je tak perit kan. Mungkin kalau tanya orang lain mesti orang akan sebenarnya sama. Tapi ingat tak kita pernah sembang hari tu yang tak record tu. Yang tak record tu kan. Yang kita kata macam Farah tanya Abang Faiz macam saya tak faham lah kenapa saya jumpa dia. Lepas tu Abang Faiz ada cakap yang sambung? Tak sama. Benda dah. Yang tu. Yang bersandar Tuhan mengambil dia ketika kita sedang bersandar dengannya sepenuh hati kita, kerana Tuhan mahu ajar kita apa artinya bergantung dengan manusia yang tak sama nilainya dengan bergantung kepada dia, iaitu Tuhan yang Esa. Dan tidak ada titik yang paling terbaik untuk Tuhan ambil seseorang dalam hidup kita selain daripada titik di mana kita sedang berharap kepadanya sepenuh jiwa kita. Sebab pada saat itu kita rasa macam hidup kita ni dah lengkap, dah sempurna. Kita ada dia, segala urusan emosi kita selesai dengan dia, segala kehendak fikiran kita selesai dengan dia. Dan pada satu titik itu sebenarnya kita lupa siapa yang mencipta dia. Cinta yang sebenar adalah cinta yang melorongkan kita kepada pencipta dan juga pencinta kita, kan. So Tuhan akan ambil dia. Kadang-kadang dengan kematian, ramai orang kehilangan parent, kan. Kadang-kadang dengan perpisahan. Farah sendiri buat apa kalau tiba-tiba sampai kepada satu detik Farah kata okey lah, aku terpaksa berpisah lah dengan dia. Dah tak boleh nak bertahan lagi dah. Dah cari dah 1001 alasan untuk bertahan, tapi perpisahan adalah jalan yang paling terbaik untuk kita. Farah kena buat apa kalau sampai kepada waktu tu? Topik power kan. Kopi mana kopi? Kopi tak sampai. Kena ada kopi. Soalan ni berat lah. Tapi saya cuba jawab. Farah buat apa? Tak payah berat. Farah sendiri Farah buat apa? Pengalaman kan? Benda ni pengalaman. Ya, nak melepaskan tu yang berat tu. So apa yang saya buat? Bukan topik tu yang berat. Perasaan tu. Bukan. Tindakan untuk melepaskan tu berat. Yes. Walau macam mana pun kita tetap kena pilih diri kita lah. Saya akan pilih diri saya. Maksudnya bila sampai pada satu detik di mana Farah antara bertahan dan melepaskan, Farah memilih untuk mengikut diri Farah sendiri, iaitu melepaskan. Melepaskan untuk kebaikan lah. Perasaan ada. Tapi kita kena lepaskan sebab kita tahu makin lama kita berada dalam episod tu, makin lama kita bertahan, kadang-kadang benda tu menyakitkan kita. Kan ada satu gambar yang macam ada ilustrasi ni, makin lama kita pegang tali yang keras yang besar tu, makin dia melukakan tangan kita. So ada baiknya kita lepaskan dia supaya kita boleh sembuhkan diri kita yang telah pun terluka. Dia ibarat macam tu lah gambar tu nak maksudkan. Walaupun kita ada perasaan, perasaan tu adalah satu benda yang kita kena korbankan untuk kita dapatkan sesuatu. To gain something, we have to sacrifice something. Walaupun itu adalah perasaan. Lah, kenapa ulang-ulang banyak kali? Artinya untuk bertahan tak cukup dengan perasaan. Betul. Tak cukup. Sebab apa?
Perasaan tu mungkin dia boleh berubah. Sekejap dia rasa macam ni, nanti at some point dia rasa benda lain. So dia perlukan lebih daripada perasaan tu. Apa fondasi kepada sebuah pertemuan dan juga persatuan kalau bukan perasaan? Lagi berat topik. Lagi berat topik tu. Apa fondasi ni kalau bukan perasaan? Saya tak tahu. Saya tak ada idea. Tak ada idea. Tak ada idea. Faiz rasa macam mana? Tengok dia patah balik ke kita tawarkan soalan dekat dia, kita baling soalan dekat dia, dia patah balik ke Hantar saya. balik hantaran. Penyerahan. Penyerah. Kita bertahan, kita bersatu, kita memilih untuk mengambil jalan yang sama dengan orang yang sama kerana kita menyerah. Kita tak semata-mata bergantung. Kalau kita bergantung, kita akan kecewa. Kan? Oh yes. Tapi kita menyerah. Pada saya lah, penyerahan adalah foundation. Penyerahan adalah fondasi yang membentuk kita. Apa itu penyerahan? Bila kita tahu bahawa pada satu saat kita tak boleh nak buat apa-apa. Kita hanya membiarkan semuanya diatur dengan takdir. Kita serah kepada takdir yang bekerja dalam rahsia. Ada orang datang bawa air. Saya nak air sekarang. Dah sampai. Betul-betul. Macam tu balik. Tu baru punya mocha. Saya cafe latte. Alright. Thank Yes. you. Pada saya, kita bertahan tak cukup dengan perasaan. Kita bertahan kerana penyerahan. Ramai orang bertahan kerana dia menyerah segala-galanya pada saat itu. Walaupun dia tahu bahawa semua benda tak kena. Keputusannya tak kena. Apa yang dia buat semua orang tak sokong. Nak ke kanan tak boleh, nak ke kiri tak boleh. Ke depan nampak kelam, ke belakang nampak tak ada jalan. Tapi yang tinggal hanya satulah, penyerahan. Dan saya percaya bertahan juga sebuah perjuangan. Walaupun saya sentiasa meminta untuk orang belajarlah melepaskan. Ataupun belajarlah meninggalkan. Pergi dan meninggalkan adalah satu tindakan yang berani. Dia bukan seorang pengecut. Tapi saya juga faham bahawa di sana ada orang yang bertahan kerana bertahan juga satu perjuangan. Betul tak? Betul. Bila Farah tahu bahawa pada satu saat perpisahan itu akan tiba dan Farah memilih untuk mengutamakan diri sendiri. Tapi tentu ada post effect. Betul. Post tragedi. Setelah perpisahan itu kita damaikan dengan baik. Yalah seindah dan sedamai apa sekali perpisahan itu, dia tetap menyakitkan. Itu fakta. Betul. Itu hakikat. Macam mana Farah berurusan dengan kesakitan-kesakitan tu? Farah bagi masa untuk membiarkan perasaan tu hadir dulu. Yes, nampak betul. Beri masa untuk perasaan itu masak. Betul. Lagi? Tak bermaksa untuk melupakan apa yang dah jadi. Tak bermaksud untuk melupakan apa yang dah jadi. Kita menghargai apa yang dah jadi tu. Kita pernah mencipta memori dengan orang yang kita sayang tu. Yalah, daripada awal perkenalan dia dengan kita sampai pertengahan tiba-tiba dia tak ada. Dan memori tu sepatutnya kita tak patut buang, tak patut lupakan. Sebab bila kita buang, benda tu yang lagi menyakitkan kita. Sebab hakikatnya memori tu masih ada dengan kita. Yang dah tak ada tu adalah orangnya. Kenangan itu masih ada. Ya. Yang tak ada adalah Orangnya. wataknya, orangnya. Betul. Jadi apa nak buat dengan kenangan tu? Kita simpan dia baik-baik. Kita tak boleh lupakan benda tu. Sebab dia dah jadi sebahagian daripada diri kita. Ibaratnya bila kita buang benda tu, ibaratnya kita menghancurkan diri kita juga. So, apa yang Farah buat adalah, okey, aku akan simpan kenangan yang indah ni dengan aku tanpa perlu orang kata membenci watak yang dah ada. Sebabnya kehadiran dia dalam hidup saya pun sebenarnya dia membantu saya untuk menjadi siapa saya yang sekarang. So orang kata, jadi melihat perpisahan itu dengan perspektif pengajaran. InsyaAllah. Dia datang walaupun dia dah pergi, tapi dia datang dengan banyak pengajaran. Betul. Tak ada rasa sakit sekelumit pun, benci. Itu ada. Macam mana Farah deal dengan kebencian, dengan tiba-tiba rasa geram dengan dia? Macam mana kamu berurusan dengan perasaan tu? Kalau Farah marah, Farah marah. Rasa geram, lepaskan betul-betul. Dekat dia? Taklah dekat dia. Maksudnya buat something yang kita rasa kita boleh lepaskan benda tu in a good way lah. Bukanlah sampai macam merosakkan harta benda kita. Kita jadikan emosi marah tu sebagai satu seni, sebagai art. Contohnya, okey lah, Farah marah, apa yang dia buat dengan Farah kan. Benda ni macam pelik sikit, tak tahu lah macam orang lain. Tapi macam Farah menjadikan kemarahan tu ataupun kesakitan tu sebagai satu benda yang, okey, aku kena tulis benda ni sebagai something yang orang lain boleh dapat manfaat juga. So Farah menulis? Farah menulis. Menulis sebagai satu terapi kemarahan. And it just go away. Maksudnya selepas daripada menulis, kemarahan tu tak ada? Tipulah ke tak ada, dia ada. Tapi kita belajar untuk mengubah cara kita memberi respon
Terhadap satu perkara. Sebabnya apa yang Farah belajar dalam DBT, Dialectical Behavioral Therapy, ni satu terapi apa yang ada dalam psikologi lah, psikoterapi lah kita panggil kan. DBT ni dia mengajarkan mereka-mereka yang ada masalah untuk mengelola emosi. Contohlah daripada marah tu, tak semestinya kita kena campak barang, tak semestinya kita kena herdik orang tu, tapi kita gunakan dengan cara yang berlawanan. Contoh macam kita kan ada kan hadis Rasulullah kata kalau tengah marah waktu kita berdiri duduk. Kalau tak tenang juga baring. Macam tu lah. So DBT tu membantu Farah lah waktu tu untuk mengawal kemarahan tu. Of course kita tak suka dengan apa yang dia buat dekat kita, tapi macam mana sekalipun, macam Abang Faiz kata tadi, at last choice yang kita ada adalah menyerah. Kita berserah. Kalau masih ada dendam, kita kena belajar untuk memaafkan, berdamai dengan takdir. Berdamai dengan takdir dan belajar maafkan dia. Sesukar mana pun kemaafan tu kita kena bagi dekat dia. Betul. Dan kemaafan ni tak semestinya kita kena bagi dia secepatnya. Ada orang untuk memaafkan tu dia mengambil masa yang begitu lama. Kalau orang lain macam faham yang kau ni tak elok berdendam, cepat-cepat maafkan nanti kau hidup tenang. Tak, sebenarnya bukan dendam. Tapi memaafkan itu prosesnya lama. Betul. So itu yang orang kena faham. Tak semestinya kita tak memaafkan dia dalam keadaan yang sekejap tu maksud kita ni masih berdendam, tak. Tapi just membenarkan emosi tu, perasaan tu untuk hadir. Sebab makin lama kita ignore dia, dia akan datang. Berapa lama Farah ambil masa untuk akhirnya okey dengan perpisahan tu? Lebih kurang 3 bulan. 3 bulan? 3 bulan. Menyendiri, menyepi, buat benda yang kita suka, raikan ataupun hargai apa benda orang-orang. Awak yang Farah buat? Hiking, menulis, baking is kind of menulis, therapy. Involvekan diri dengan benda-benda yang macam boleh distract kita sekejap daripada selalu memikirkan. So distraction work? Yes, for me lah. I think for everyone. Tapi setiap orang ada coping mechanism berbeza-beza kan. Ada orang dia dah try buat tapi dia masih lagi terperangkap. Dia masih belum lagi membuka pintu tu lagi. Dia masih walaupun dia cuba untuk tidak mengganggu gugat fikiran dia dengan orang tu, tapi orang tu masih ada dekat situ. Itu cinta. Ketika kita cuba mengusir dia pergi daripada otak kita dan juga perasaan kita, dia masih duduk dan diam tanpa banyak bicara, dan itu cinta. So 3 bulan rasanya. Lama ke kejap? Ada orang ambil masa 3 tahun. Pada Farah sekejap kot. Kejap. Maybe sebab memori tu lama. Memori tu dia tak lama tapi dia bermakna. Tak lama tapi bermakna. Kalau dia datang balik dalam wajah yang orangnya sama, tapi dalam watak yang mana Farah baru. Watak baru. Lagi kemas, lagi maju orangnya, lagi tumbuh dan menawarkan perasaan yang sama. Okay. Farah nak buat apa? Mungkin memberikan masa dan ruang untuk diri sendiri dulu kot sebelum tergopoh gapah membuat keputusan menerima orang tu. Sebab kita tak nak perpisahan tu muncul kali kedua. Itu satu lagi, kita tak nak orang yang hadir tu kita hanya jadikan dia sebagai alat untuk kita sembuh. Kita tak nak benda tu berlaku. Maksudnya jangan jadikan orang yang hadir sebagai perjalanan untuk kamu sembuh. Yes, betul. Kerana itu tak adil bagi dia. Sebabnya kan orang kata hurt people, faham tak? Hurt people yang hurt people. Yes, so saya tak nak untuk jadi orang macam tu. Saya tak nak jadi macam kamu jangan marah. Juru kamera pun marah. Dia marah, dia nak masuk dalam perbincangan, dia tak boleh. So nak elakkan benda tu lah kita kena stop the cycle of hurting lah. Yes. Kan? Sebab kebanyakan orang bila dia sakit, dia akan sakit kat orang lain, dia akan sakit kat orang lain. So this never end lah kalau kita asyik nak menjadikan kesakitan kita tu sebagai asbab punca untuk kita menyakiti orang lain. Kita disakiti bukanlah punca yang justified untuk kita menyakiti orang lain. Ya, kamu luka, kamu sakit, kamu teruk macam mana sekalipun luka kamu, tapi kamu tetap tak ada hak untuk melukai orang lain. Hidup tak semudah itu dan hidup tak sebercanda itu kan. Kan? Hidup tak sebercanda itu, hidup tak sejenaka sebegitu, dan kita tak akan bahagia dengan melakukan hal yang sama yang kita terima daripada orang lain. Mungkin kita benci kepada orang yang melukakan kita. Tapi kita tak boleh melukai orang lain dengan anggapan bahawa kita akan bahagia kerana kita akhirnya dapat melukai. Seperti mana kita dilukai, tak. Kita hanya akan menambah luka dalam diri kita. Dan itu adalah satu kenyataan yang kita kena terima. Mantap lah. Mungkin pengalaman. Kalau satu masa Farah tengok satu-satu memori, contohnya dalam perhubungan ni kita ada beberapa yang jadi anchor kepada memori itu. Satu contoh lagu. Ada lagu yang kita dengar bersama. Bila kita dengar lagu tu kita akan teringat dia. Kita tak teringat mak kita.
kita tak teringat cikgu-cikgu kita. Kita tak teringat. Kita lupakan semua tu. Kita tak teringat Tuhan pun. Kita hanya ingat dia. Jadi macam mana nak buat? Teringat ni benda yang nak tak nak dia akan hadir juga. So Tak boleh lari. Tak boleh lari. So tu faktor utama bagi Farha. Kita tak boleh lari daripada ingatan tu. Betul. Dia dah ada kat dalam diri kita. Satu masa dia akan patah balik kat kita. Dia akan datang kat kita. Dia akan kembali. Betul. Okey, lagi? So pada Farha, bila ada momen macam tu berlaku kan, macam dengar lagu ke ataupun kita lalu satu tempat yang macam kita pernah lalu dengan dia, ish, teringat lah. Dia just macam teringat je lah. Jangan terlalu go into deep, jangan melayan sangat perasaan-perasaan tu sebab itu akan menyukarkan lagi untuk kita melepaskan orang tu. So Jangan terlalu biar ingatan itu mengawal kita. Yes, biar kita mengawal benda tu. Semudah itu. Pada saya lah. Bukan kita tak dengar lagu tu ke bukan? Kalau benda tu yang macam mana cakap? Kalau benda tu indah dan bermakna untuk kita ingat, kita ingat je lah. Ingat je. Buat apa kita nak lupakan? Hanya disebabkan seseorang tu je. Seseorang yang tak berikan apa-apa kesan yang orang kata macam kita nak nikmati benda tu. So kita nikmati je lah. Kenapa nak kena menyebabkan orang tu daripada menghalang kita untuk menikmati benda tu? Kita tak boleh biarkan orang di masa lalu kita menghalang kita menikmati hidup kita yang sekarang. Yes. Itu perkataan yang awak cari selama ni. Ya, nampak macam sangat bergelut tu, pusing ke sana, pusing ke sini. Orang pusing. Tak jumpa perkataan tu. Biasa dah petang-petang ni kan. Sebab pertama melupakan itu satu mitos. Kita takkan boleh melupakan. Melainkan kita ada sakit mental lah, kita lupa, kita Alzheimer ke, kita akan lupakan. Tapi melupakan itu adalah satu mitos. Mustahil untuk kita lupakan. Sebab itu tentang melepaskan. Sebab kita hanya boleh melepaskan. Tapi pada satu titik tertentu, kita akan ingat bahawa dia adalah satu kenangan yang kuat dalam hidup kita, yang pernah menawarkan keindahan dan makna, yang mendewasakan kita, yang menumbuhkan kita, yang menjadikan kita hingga sekarang. Kita kena ingat benda tu dan kena kenang benda itu. Dan kita kena lihat masa lalu itu sebagai satu pengajaran, bukan kebencian. Tapi untuk mengulanginya, andainya diberikan pilihan kepada kita untuk patah balik, kita nak patah balik ke? Pada saya tak. Saya tak nak mengubah apa-apa. Sebab apa? Pada saya lah. Itu adalah takdir saya. And sesuatu benda tu berlaku dengan sebab. Dan sebab tu adalah untuk menjadikan saya siapa sekarang. Kalau saya berpatah balik, saya ubah balik. Okay, benda ni pernah sembang dengan dengan Izzat tau. Kita orang sembang dekat tu Bangi. Dekat balkoni ni. Dengan Ain, sembang bertiga masa tu. Kita orang sembang. Juru kamera. Dia orang juru kamera ya. Tak nak masuk tak ada. So kita orang sembang tentang macam mana kalau kita boleh ubah. Kita boleh ubah takdir kan. Kita buat A, mungkin kita akan dapat B. Kalau kita buat B, kita akan dapat C. Tapi the fact is dia sambung balik. Dia sambung balik. Kita dah tengah sembang pasal takdir ni. Nak takdir ni. Tadi dia rehat minum sis kopi. Hakikatnya bila kita buat tindakan ni and kita harapkan benda ni akan jadi, sebenarnya tak pun. Sebab buatlah macam mana sekalipun, Tuhan akan mempertemukan kita semula kepada takdir yang asal. Wow. Kenapa bunyi dia macam Kita dah jadi macam bercakap soal qadar dan qadar di sini ya. Maksudnya kalau kita berusaha untuk mengubah satu titik dalam masa lalu kita, satu titik saja, kita akhirnya akan dipertemukan juga dengan jalan kita pada hari ini. Kerana itu adalah yang terbaik untuk kita. Artinya pertama kita kena menerima bahawa takdir itu buruk hanyalah pada pandangan kita. Tapi susunan yang besar itu Tuhan yang telah susun semuanya. Kita tak boleh lihat esok dan lusa dan akan datang. Jadi kita hanya menilai apa yang berlaku masa lalu kita dan apa yang berlaku sekarang. Tapi Tuhan melihat keseluruhannya dan Tuhan telah tetapkan itu yang terbaik buat kita. Menerima bahawa takdir itu adalah yang terbaik buat kita adalah satu langkah yang paling awal untuk kita melangkah ke depan dengan lebih baik. Betul. Dan melepaskan apa yang pernah terjadi dalam hidup kita di masa lalu adalah cara yang terbaik untuk kita akhirnya tak dibebankan dengan masa lalu kita. Okey, tu je podcast kita. Terima kasih Farha. Jadi tutup dulu podcast ni. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Bye bye.